Set 2, kertas 2, soalan 4, janjang. Okey murid-murid, okey pastikan kamu dah mencuba dulu soalan yang cikgu berikan. Okey. Okey, di mana? Okey, diberi 3 sebutan pertama bagi satu janjang aritmetik ialah 4H tambah 4H tambah 6H tolak 6. Okey. So A1 cari nilai H. Okey, yang pertama yang perlu kita identify di mana janjang aritmetik GA. Jadi GA mestilah D, iaitu common difference ataupun perbezaan sepunya. Jadi kalau perbezaan sepunya bermaksud T2 tolak T1 mesti sama dengan T2 tolak T3 tolak T2. Macam tu. Okey. Okey, seterusnya disebabkan itu kita dah tahulah. Okey, kita dah tahu, cikgu saja nak keluarkan bagi nampak 4H tambah 4 H tambah 6, H tolak 6. Jadi kat sini kita tahulah, sini T1, T2, T3. Menggunakan kaedah perbezaan sepunya, kita buatlah H tambah 6 tolak 4H tambah 4 mesti sama dengan H tolak 6 tolak dengan H tambah 6. Sebab apa mesti sama? Sebab dia dah cakap janjang aritmetik. Okey, lupa cikgu tak tolak kat sini. Jadi hati-hati hilangkan bracket. H tambah 6 tolak 4H tolak 4 sama dengan H tolak 6 tolak H tolak 6. Okey, jadi sini kita ringkaskan negatif 3H tambah 2. Kat sini H kita hapus H kita. Sebab satu positif H, satu negatif H. Jadi kat sini dapat negatif 12. Okey, negatif 3H sama dengan negatif 14. Berarti H sama dengan negatif 14 per negatif 3. Kita akan dapat 14 per 3. Okey, berjaya mendapat A1 iaitu nilai H. Okey, good. Okey, seterusnya kita tengok apa pula untuk soalan yang seterusnya iaitu A2. Okey, A2. Kita dah dapat dah nilai X nilai H kita tadi. Nilai H kita tadi adalah 14 per 3. Okey, soalan yang seterusnya cari hasil tambah 10 sebutan pertama. Okey, hasil tambah ataupun sum. Sum adalah S. Jadi kita guna rumus S. Jadi Sn untuk sebutan pertama N per 2 2A tambah N tolak 1 D. Itu rumus dia. Okey, lepas itu jom kita fikir macam mana nak cari A, macam mana cari D. Jadi kita dah ada rumus kat sini. Kita dah ada sekuen ataupun jujukan. 4H tambah 4. Okey, H tambah 6. H tolak 6. Jadi kita gantikan nilai H yang kita dapat tadi lah. Di mana 4, sini 14 per 3 tambah 4. Lepas tu 14 per 3 tambah 6. Lepas tu 14 per 3 tolak 6. Okey, lepas tu ringkaskan dengan berhati-hati. Okey, kita akan dapat di sini adalah 68 per 3. 32 per 3 dan negatif 4 per 3. Okey. Jadi daripada sini sayang, murid-murid kita dapat keluarkan apa first term kita ataupun sebutan pertama, apa D kita iaitu perbezaan sepunya. Jadi first term kita sudah pastinya 68 per 3. D kita T2 bahagi dengan T1. Jadi kita akan dapat di sini negatif 12. Okey murid-murid, cikgu berjaya mendapat A, cikgu berjaya mendapat D. Jadi mari kita masukkan dalam formula Sn.
Okey, disebabkan Sn dia kata 10 sebutan bererti N kita 10. Jadi cikgu letaklah S10 sama dengan 10/2. Okey, 2A tadi 68/3 tambah 10 tolak 1 D cikgu -12 tutup balik bracket kita. Okey, lepas itu kita akan dapatlah kira dengan berhati-hati kita akan dapat -940/3. Senang je kan? Siapa cakap AdMath susah kan? Senang aja. Yang penting kamu kena suka, kena sayang, lepas tu kita dah passion dengan AdMath, jadi AdMath akan menjadi mudah. Okey, good. Jom seterusnya kita tengok soalan B. Okey, soalan B murid-murid. Okey, soalan B. Pada setiap tahun, harga barang bertambah sebanyak 5% daripada harganya pada tahun sebelumnya. Pada mulanya, harga barang itu 1,200. Ungkapkan harganya selepas N tahun dalam sebutan N. Seterusnya, cari harga barang itu selepas 15 tahun. Okey, murid-murid. Di sini, kalau soalan yang kebiasaannya yang melibatkan peratus, okey, peratus, contohnya 5%, selalunya ia adalah janjang geometri ataupun geometric progression. Okey, untuk pengetahuan murid-murid, 5% tu adalah 5, okey, dia kata bertambah kalau bertambah maksudnya 5% tambah 100%. 100% tu adalah yang asal, bertambah lagi 5%. Berarti 105%. Ni cikgu nak terangkanlah sikit. 105% tu sebenarnya 105/100 iaitu bersamaan dengan 1.05. Okey, selalunya peratus itu adalah common ratio ataupun R. Panjang lebar kan cerita cikgu nak cerita pasal R tu. Okey, jadi kalau nak bagi kamu confident, oh betul ke cikgu? Buktikanlah betul ke R tu 1.05. Okey, boleh. Jadi tengok kat sini ya. Okey, pada asalnya 1,200. Okey. Dia nak ungkapkan harganya selepas N tahun. Bila ayat selepas N tahun, 1,200 bukannya first term. Okey, bukannya first term. Oh, dia meningkat 5%, maksudnya darablah 5%, kamu akan dapat RM60. Okey, RM60. Berarti kita punya jujukan kita, sequence number kita 1260. Okey, kamu darab lagi 5%, okey, kamu akan dapat 1323. Okey, kamu darabkan lagi 5%, 1323 darab. Okey. Kamu tambahkan lagi lah, darab dan tambah lagi. Maksudnya kamu darabkan dengan 1.05. Okey. Okey, kejap. 1323 darab. Kat sini kamu akan dapat 1389.15 dan dot. Macam tu. Ni sequence kita. Okey. Okey, kita tambah lah. 1323 darab 5% tambahkan dengan 1323 tadi, dapatlah balik 1389.15. Contoh Okey, jadi di sini nak bagi kamu confident betul ke tidak? Okey. Jadi kat sini A adalah 1260. Lepas tu R cikgu, cuba bahagi balik. Okey, bahagi 1260, kamu dapat 1.05. Okey, selesai. Okey, jadi seterusnya dia kata ungkapkan N tahun dalam sebutan N. Okey, kita nak dalam ungkapan. Okey. Jadi kita tahu rumus adalah Tn sama dengan AR N tolak 1. Jadi Tn kita dah dapat A tadi. A kita 1260 darab dengan R kita 1.05 N tolak 1. Berjaya kita ungkapkan dalam sebutan N kat sini. Okey, good. Okey, tapi soalan yang seterusnya, okey, cari nilai selepas 5 tahun. After 15 years. Maksudnya masukkan lagi dalam persamaan, kita nak cari T15. Macam tu. Jadi 1260 1.05, jadi sini
15 tolak 1. Macam tu ya. Jadi kita akan dapat 2495. Kita bagi ringgit yang terhampir. Okey, jadi berjaya mendapat jawapan.